Hello and welcome to another episode of What Now? Jom lepak. Okay, hari ni kita ke mana Zik? Kita dekat PWTC. I actually have no idea what PWTC means. Putra World Trade Center. Putra World Trade Center. Pak UMNO ni. But now nama dia dah bukan PWTC tau. Oh, ada lain WTC kan. Dia dah buang P kat depan. Oh. Putra tu. Why is that? Putra dah buang. Ada sebab? World Trade Center Kuala Lumpur. Kenapa mengikut website rasmi katanya synchronize all WTC all over the world. Oh, ada faham. Ada okay, WTC yang lain kan? Faham. Okay, faham. Okay. Selalunya lah kita cakap bahasa Inggeris Okay. untuk sesi podcast pada sebelum ni lah kan. Tapi kali ini kita cuba cakap bahasa Melayu lah. Kita ubah sikit tona. Kan? Betul. Okay, so sebelum tu apa What Now Jom Lepak ni Aziz? Apa podcast kita ni? Okay, podcast kita ni tak tahu nak cakap apa. Macam-macam jugalah sebenarnya. Okay, we've done a few things pasal ada sukan. Kita sembang dengan national athlete. Kita ada sembang dengan penulis. And actually sebenarnya cerita ni lah podcast ni. Why we want to approach you in the beginning. Kita nak buat satu mini series spesifik pasal penulisan. Okay. Pasal buku semua. Alright. Adalah kita ada a few guests I think yang quite nice. Macam we have Carissa Ong. Okay. Lepas tu kita nak ajar Hana Alkaf. Hana Alkaf. Way of Our Sky. Yes. Apa ni saya beli yang bahasa Melayu punya. Okay. Apa ni? Apa tahan aja. Betul. saya lebih familiar yang BI punya tajuk. Betul. Okay. Ada orang lah kan. Tapi ceritanya kita tak dapat nak go ahead dengan kita punya mini series ni. So kita orang tak buat mini series tu. Cerita mini series ni kita akan post back and forth. Baik. Satu-satu. Tapi kali ni sebabkan tak dapat nak go ahead sebabkan guest semua berbeza-beza, jauh semua kan. Kita orang just buat je one episode with you, one episode with others kan. Alright. Okay. So who are we with? So hari ni kita bersama penulis agak terkenal di Malaysia. Okey lah, agak terkenal untuk bukunya nama. Dalam bahasa Inggeris The Nameless Warrior. Nameless Warrior. Seram. Cerita siapa ni? Tapi apa yang menarik tentang pasal buku ini ialah dia pernah menerbitkan dalam tulisan Jawi. Yes. Wow. Kan? Wow. Jarang dapat buku fiction dalam tulisan Jawi. Dan Hilal Ashraf dia berani untuk ambil langkah yang sebegitulah. Tak pandai cakap pasal Hilal ni. Okay, jadi sebelum kita nak bermula dengan sesi podcast pada malam ini, kita nak sembang sikit siapa Hilal ni. Hilal boleh ceritakan ataupun kenalkan diri siapa Hilal? Saya Muhammad Hilal Ashraf. Saya selalu guna nama Hilal Ashraf lah dekat saya punya buku. Ashraf tu bukan bapa saya. Saya Muhammad Hilal Ashraf bin Abdul Razak. Jadi orang selalu ingat Ashraf tu nama bapa saya. Jadi saya dari Johor. Saya merupakan graduan Usuluddin dari Yarmouk University. Dan saya grad tahun 2012. Dan saya mula menjadi seorang penulis yang diterbitkan karyanya sejak 2009. Dah lama jugalah. Ya, dah hampir 14 tahun agaknya. Jadi orang kata apa? Semenjak hujung 2016, saya mula menerbitkan sendiri karya-karya saya dan memberikan fokus kepada penghasilan karya fiction novel. Sebelum tu saya tulis macam-macam. Saya tulis buku motivasi, saya tulis kumpulan cerpen, saya tulis novel. Jadi berterabur. Jadi bila saya mula terbitkan sendiri karya saya pilih untuk fokus kepada karya fiction kerana saya ni je Islamik lah orang panggil. Saya pun tak tahu betul ke tak label tersebut. Tetapi ni Islamik. Cuma bila saya tengok waktu saya terbit sendiri tu, buku motivasi atau non-fiction Islami dah terlalu banyak. Buku self-help macam Chicken Soup for the Soul Islami lah kan. Dah terlalu banyak. Yang mana orang yang baru nak tulis je mesti tulis buku macam tu. Saya kata kalau saya terbit sendiri dan masih nak menerbitkan tulisan-tulisan motivasi self-help ni dah terlalu
banyak lah. Saya tak dapat nak orang kata ada jenama yang kuat. Betul tu. Ya, jadi saya pilih fiction yang mana ketika itu fiction Islamik ni agak sinonim dengan kisah cinta, cari jodoh, istikharah lah apalah. Betul. Jadi saya pilih untuk buat cerita action fantasy dengan masih adhere to Islamic discipline, Islamic teachings lah. Jadi saya rasa tak banyak, at least saya tak berapa perasan lah. Yang mungkin saya boleh perasan tu mungkin Ramli Awal Mushid bawa style yang macam tu. Saya fikir nice lah kalau saya cuba bawa popular kan genre tersebut lah. Betul. Islamic fiction action. Betul. Faham? Jadi sehingga sekarang alhamdulillah sekarang tahun 2023 saya dah terbitkan 40 judul sendiri lah. Dan ada beberapa karya yang best seller, antaranya siri Hikayat Satra-Satra Sejati, dan yang terbaru Nirnama lah. Contoh Nirnama sudah terjual dalam masa setahun setengah ni sudah terjual hampir 16,000 unit, lebih lah 16,000 unit. Dan itu terjual sendiri, tidak masuk di kedai. Wish. Sebab buku ni memang tak ada masuk ke kedai lah. Nak cari KMPH ke apa semua tak ada. Kalau APA popular tak ada. Kita baru masuk dekat SMO dan Kino. Itu pun baru tahun ni. Kinokuniya. Faham. Yang terjual banyak tu terjual banyak online. Jual sendiri di Shopee, di shop, website saya. Ya macam tu. Faham. Tapi sebelum kita nak bermula lagi kan, Baik. teruskan lagi. So mungkin audience kami dengar lah ada background noise. Itu sangat kuat. So kami minta maaf lah kalau ada gangguan sikit lah dari segi teknikal. Tapi kita cuba berikan cerita yang menarik dan perspektif yang menarik daripada Hilal Ashraf. Betul tak Aziz? Betul. Kita pun dapat feeling lah sikit macam tutur dekat convention center kan. Kan, betul. Biasalah ni bila masuk convention center kan sembang-sembang sikit. Saya dah dengar macam kan. Betul. Jerit sikit. Tak apalah. Betul. Okay, actually daripada cerita yang Hilal cerita tadi, actually I have an interesting question lah sebenarnya. Because maybe tak related sangat dengan penulisan. Alright. Tapi I'm really wondering sebenarnya sebab kan sebelum ni kan kita kan ada banyak buku yang fiction, non-fiction. Untuk Islamic semua. Okay. Dari segi Islam, penulisan fiction ni what does Islam say about it actually? Sebab kan I've never learned about that. Kita pun biasa dengar cerita cerita fiction ni macam kalau boleh sebagai orang Islam macam tak terlampau mendalam sebabkan cerita tu terlampau macam pelik-pelik dongeng lah kita cakap kan. So dari segi katakanlah penulisan tu fiction tapi berkenaan bersama the same creed as Islam, then do you know anything about that? Yang boleh cerita sikit? Jujurnya bab hukum menulis fiction saya tidak ada ilmu yang mendalam berkenaan dengan dia lah. Cuma apa yang dan perbahasannya juga pelbagai. Ada yang cakap sebab benda tu, ada yang mengharamkan kerana katanya, dan yang mengharamkan ni bukanlah ulama. Saya bukan nak kata yang haram kata ulama sebab saya dengar saja. Ini bukan saya nak quote rujukan agama From your opinion lah. Ya, saya dah jadi penulis dalam 14 tahun. Macam-macam cerita dengar kat Liga ni. Jadi memang ada yang anggap haram sebab dia kata benda tu rekaan, jadi penipu. Faham. Benda tu satu penipuan lah. Menipu haram. Jadi dia equate haram lah fiction. Ada pula yang berpendapat ia bukan satu benda yang haram kerana memang sudah maklum fiction adalah cerita rekaan. Jadi ada yang berpendapat benda tu taklah haram. Jadi benda tu dia sebagai satu, orang kata, apabila cerita fiction yang direka itu sesuatu yang tidak menyalahi, orang kata, tidak menyalahi core prinsipal Islam tu sendiri. Sebagai contoh, kita tidaklah conclusion daripada fiction kita itu kita nak cakap Tuhan ada dua. Maka tidak ada masalah. Sebagai contoh lah. Faham. Jadi saya jumpa banyak pendapat dan akhirnya saya pula berpendirian selagi mana cerita kita itu bukan nak menjahanamkan orang, dia adalah okey. Dan kita tidak menipu benda yang tidak boleh direka-reka. Sebagai contoh, kita tidak boleh buat fiction cakap pasal Al-Quran tapi ayat Al-Quran tu kita reka sendiri. Itu benda-benda yang kita tidak boleh sentuh lah patutnya. Contoh, memanglah fiction tu rekaan, tapi ada benda-benda yang saya rasa tidak boleh
kita reka juga dalam fiction tu. Jadi itu sebagai contoh lah. Okay, faham. Oh, macam Dari segi ceritanya sahajalah boleh jadi fiction. Tapi yang when you want kita tahu contoh Greek ada banyak tuhan. betul. Dan tuhan-tuhan Greek sangat popular dah di fiction kan. Kan Zeus apa semua bergaduh-gaduh kan. Kita tak boleh atas nama fiction kita nak buat ada the second Allah bergaduh dengan Allah yang utama. Boleh. Cannot. You cannot juga buat cerita contohnya tapi ini opinion saya lah ni pendirian saya lah. You tak boleh buat cerita tiba-tiba cakap pasal seorang Nabi yang mendapat wahyu daripada Allah tapi tidak ada rujukan daripada sisi agama pasal Nabi tersebut. You mereka je cerita pasal seorang Nabi diutuskan pada satu kaum. Semua tu kamu reka. Benda-benda tu tidak boleh reka pada saya. Jadi pada saya bukanlah bermakna orang tidak boleh buat cerita yang completely fantasy macam Lord of the Ring. Tapi dia tak boleh sentuh lah benda tu. Dia tak boleh dah dalam fantasy tu dia pergi kacau Islamik punya ni kan. Ya. Benda ni susah nak cakap dengan perkataan tapi kita tahu bila benda tu berlaku. Faham. Okay, Ya. faham. Kita tahu benda tu salah bila orang tu buat, kita tahu benda tu betul bila orang tu buat. Faham. Macam tu. Susah sikit nak cakap. Okay. Dekat perkataan sekarang. Okay, faham. Kita tahu benda tu wrong bila benda tu berlaku. Betul. Ini tak betul ni. Ini tak boleh buat ni, rasa pelik ni buat macam ni. Bila baca tu dapatlah macam tak kena je. Macam tu. Faham. Okay. Ustaz. Menarik kan? Itu sebenarnya bukan daripada soalan yang kami nak tanya. Tak apalah, actually just Alright. sebagai seseorang yang suka belajar teologi semua agama-agama kan, I think this is quite interesting jugalah. Tapi Okay. ni kan sesi lab. Kita tanya-tanya je. Tanya. Tapi of course kita ada naratif kita yang kita nak bawa lah. Okay, so apa naratif kita tu sebenarnya? Okay, baik. So tadi so kita ada 5 soalan. Agak banyak sebenarnya. Alright. Okay, agak banyak sebab sebelum ni kalau kita buat kita akan bagi 3 soalan. Tapi kali ni sebab Hilal rare sikit sebab dari Johor ni. Alright. Dari Johor, jadi kita nak bantai dia sikit. Okay. Quiz. Kita nak quiz dia sikit lah. Okay. Jadi kita ada 5 soalan kepada Hilal. Okay, so yang pertama, saya senaraikan semua. Bagaimanakah anda mencari ilham ataupun inspiration untuk menuliskan fiksyen sejarah dalam sejarah Malaysia? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah cerita paling menarik dalam sejarah Malaysia bagi anda? Ketiga, apakah nilai ataupun elemen paling penting untuk menuliskan karya fiksyen sejarah? Dan ketiga, dan keempat, apakah perasaan anda apabila anda menghasilkan sebuah buku dalam tulisan Jawi? Dan yang terakhir, dalam perjalanan anda melalui, apakah nasihat anda boleh beri kepada golongan muda di luar sana? Bagi saya ni soalan menarik. Okay. Dan kenapa kita bagi soalan ni? Okay, sebab apa kan? Okay, sebab this is all berkait dengan representation. Okay, dengan representation. Sebab tadi saya ada sembang dengan Hilal, kita cakap macam kalau kita tengok di barat, representation of Muslim memang sangat teruk. Okay, dalam karya diorang dan dia tidak macam pegang kepada prinsip agama. Kan? Jadi kita dan Hilal dah menghasilkan satu karya yang berprinsipkan kepada agama Islam. Okay. So jadi itu yang kita nak ceritakan dengan perspektif dan dalam cerita lah. Okay. Baiklah, kita bermula dengan soalan pertama, Zik. Betul, jom. Okay, jom. Kita bermula sesi lipat kita. Right. So, soalan pertama. Bagaimanakah anda mencari ilham ataupun kiranya macam inspiration lah untuk menuliskan fiksyen sejarah dalam sejarah Malaysia? Baik. Okay, pertamanya kita kena letak dulu. Saya punya buku Nirnama ni bukanlah fiksyen sejarah yang mengambil sejarah betul. Cerita saya bukan nak cerita betul, dia cerita betul-betul rekahan. Tapi kita ambil orang kata heavy inspiration daripada sejarah yang sebenar. Tapi kita banyak buat naratif sendiri lah, perjalanan sejarah sendiri. Kita bukan ikut timeline sejarah yang tepat lah sebenarnya. It completely fiction lah. So ini bukannya orang kata another perspective of the real story. No. Ini betul-betul fantasy, betul-betul fiction. Cuma kita ambil balik elemen-elemen zaman Kesultanan Melaka tu untuk kita jadikan dia sebagai satu setting dalam karya fiksyen saya. Jadi benda tu dah clear. Jadi apa yang menginspirasikan saya sebenarnya, sebab saya ni saya bukan apa tu orang kata seorang sejarah geek. Bukan. Saya sejarah saya lemah. Dan saya juga tidak mendalami sebenarnya Melayu punya law
Melayu punya sejarah. Saya bukan sejarah punya geek lah. Bukan sejarah nerd lah. SPM. Ha? SPM. B lah. Oi, okey lah tu. Tapi saya tak minat. Ada orang kalau dia betul-betul minat, saya dia baca surah Latifah Latin apa semua. Saya tak. Jujurnya bukan. Jadi apa yang membuat saya trigger mengarang dia nama ni yang ambil setting Kesultanan Melaka adalah kerana saya berbual dengan kawan. Saya minat main game. Jadi Assassin's Creed, Ghost of Tsushima. Saya main semua tu lah. Jadi sentiasa ada rasa cemburu melihat bagaimana industri game ataupun filem sekalipun suka ambil setting daripada Japan, sekarang antara yang tengah naik setting daripada China. Sebab mungkin dia orang nampak market dekat China besar. Betul. Wayang dia pun dah mula lama dah. Sekarang game kalau perasan dia pun dah mula push macam yalah, ambil elemen-elemen China, Romance of Three Kingdom punya elemen, fakta-fakta daripada tulis jadi fiction. Bahkan Arab pun dia pun dah mula ambil. Dalam Assassin's Creed kita dah ada Mirage. Assassin's Creed Origin, first Egypt lepas tu tapi sekarang nak terbaru nak keluar Mirage kan. Watak dia pun katanya oleh kerana dia pun nak autentik dan represent, maka bahasa utama digunakan adalah bahasa Arab. Dalam Assassin's Creed Mirage kan. Jadi Arab boleh, China boleh, Japan boleh, Korea pun boleh. Kenapa tak ada yang terdetik nak setting Melayu, setting Nusantara, Kesultanan Melaka? Jadi kawan saya cakap lah kat saya, hang lah, pitch. Hang lah, fikirkan game macam mana nak buat ni. Cuba hang pitch dulu. Jadi saya pun interested benda tu, jadi saya pun cubalah berangan-angan buat game Nusantara ni. Jadi saya buat storyline, mission, side mission utama. So saya bila RPG kan, jadi saya buat pengembaraan watak ni lah. Dan mana saya minat komik-komik Hong Kong waktu saya kecil tu. Pedang Setiawan, Wira Tunggal, Pendekar Laut. Jadi saya masukkan, contohnya dalam Pedang Setiawan tu dia ada satu watak yang kita semua hide tanpa nama. Jadi saya nak ada tanpa nama tu dalam cerita ni, dalam game saya ni. Tapi saya kata tak syok lah saya ambil tanpa nama tu, sebab sama seperti kan. Apa tanpa nama yang saya boleh cari lagi. Jadi waktu tu antara perbincangan yang hangat kat Twitter adalah pasal penggunaan, contoh kita nak terjemah wireless. Macam nak terjemah wireless? Jadi dalam bahasa Melayu, terjemahan wireless yang kita persetujui sekarang adalah nirwaya. Rupanya saya baru belajar nir tu adalah tanpa. Jadi contoh macam lagu Siti Nurhalizan, Nirmala. Nirmala maksudnya tanpa celah. Jadi saya pun kata alright. So nir nama. Macam tu. Dapatlah saya title game saya kononnya lah tu. Tapi bila saya dah sampai tahap macam tu, dan untuk menjawab soalan juga ambil inspiration macam mana nak create the story, saya mula, oleh kerana saya bukan sejarah geek apa semua ni, saya manfaatkan buku-buku The Patriot lah. Antaranya yang saya boleh sebut buku Nino Aziz, Lipul Laran Nusantara. Contoh ada buku, saya lupa siapa penulis dia dan tajuk dia mungkin saya sebut ni tak berapa tepat, Perang-perang Tamadun Melayu ke apa lah. Macam tu keluaran The Patriot. Kerana The Patriot ni dia bahan ilmiah tapi dia pop kan, dia bahasa mudah. Mudah lah untuk saya membaca ni, tidaklah bahasa berbunga-bunga berbelit-belit Faham. Jadi saya ambil manfaat dari situ. Saya orang kata gali balik law kita. Contohnya saya baru tahu Raja Bersium namanya Raja Ong Mahaperita Deria. Saya tak tahu, saya ingat Raja Bersium je. Macam tu kan. Saya baru tahu mengenali lebih dalam lagi konflik Santubong dan Sejinjang dan Serapi. Jadi benda-benda tu saya dapat daripada buku The Patriot lah. Jadi dalam saya nak create a game tadi. Tapi bila kita dah effort, kita dah sampai tahap macam tu, saya kata, buat apa nak bagi kat orang? Buat apa nak pitch idea ni kat orang? Aku kan penulis novel, baik aku yang tulis. Jadi sebab itulah terhasilnya Nirnama. Panjang ceritanya. Tapi itu yang spark the inspiration lah. Saya tu bila saya buat tu benda ni, tengah-tengah menulis Nirnama ni, saya bukanlah yang mengikuti sangat Oscar apa semua, cuma entah macam mana pada waktu tu saya terbaca filem Korea menang Oscar.
The Parasite. Oh, The Parasite. Ya, ya, ya. Bila saya tak tengok lagi The Parasite, tapi saya google lah. Bila dia menang, saya interested lah, saya nak tahu. Dia adalah cerita Korea, pelakon orang Korea, bahasa yang digunakan bahasa Korea, latar Korea, boleh menang Oscar. Dia Hollywood. Jadi saya kata, if they can win, we can win. We can be as Malay as we want, but we can go international also. Oi. Buat apa nak speak English dekat orang Inggeris? Orang Inggeris kalau dia nak something our element, dia kena Belajar lah. respect our language. culture. That lah kan. Macam tu lah kan. Ironi je cakap macam tapi macam tu. Jadi contoh dedikasi saya dalam Nirnama contohnya, saya cuba mengelakkan, jadi kita nak bawa semangat tu, saya cuba mengelakkan serapan-serapan Inggeris dalam novel Nirnama. Walaupun saya perasan ada terlepas 1-2 perkataan, sebab kita nak cuba bawa setting tu dengan sebaik mungkin. Okey, kami telah berehat sekejap. Sebab apa? Sebab kamera mati. Aduh, nak kena beli bateri baru lah kan. Itulah tu. Bateri berapa ringgit tu? Weh, tak tahu. Kalau korang tahu, bagi tahu kami. Tak payah. Daripada bagi tahu, baik kita bagi terus. Tak apalah, kita tak ada duit student tu lah. Alright. Jadi Sambungkan. Tadi kita dah dapat cerita pasal kenapa Parasite. kita kena Malay as we can. Kalau boleh nak international pun kita tunjuk kita macam Melayu kan. Jangan malu. Sebab kadang-kadang kita cuba nak jadi orang Inggeris. Kita datang dari Malaysia. Saya terfikir dengan itu. Dan kalau kita jadi orang Inggeris dah bosan lah, sebab dia orang Inggeris. lepas tu Dia nak something unique, represent something unique. Sebab tu kalau kita tengok Disney sampai ambil elemen Southeast Asia untuk buat Raya. animasi terbaru, Raya adalah Dragon. Why? Kenapa dia orang nak bosan dah dengan dia orang punya orang putih? Dia orang nak diversify, dia orang nak represent other culture. Kenapa kita pula nak jadi orang putih kan? Jadi macam tu. Jadi saya fikir itu antara penguat semangat saya, memberi inspirasi untuk menghasilkan karya Nirnama ni yang mengangkat kita punya elemen-elemen Nusantara, elemen-elemen daripada tanah Melayu, sejarah negara kita lah, saya cakap kan. Macam tu. Okay, faham. Itu tapi tu lah macam sebelum ni aku pula. Maaf. Tak selalu ni kalau guest atau tetamu tak guna aku kan, kita saya. Kita dah budak lagi. Itulah. Okay, saya dengan Haziq sebenarnya kita pernah sembang pasal Assassin's Creed sebab kami pun peminat. Sangatlah. Kita geng. Bila baru-baru ni Assassin's Creed Mirage keluar, saya pun macam semangat nak main. Sebab satu dia macam menceritakan setting di zaman kegemilangan Islam kan. Lepas tu kita pernah ada cerita kenapa Assassin's Creed kita buat di Malaysia. Sebab serasa lah bagi saya dia punya plot, jalan cerita dan dia punya mystic element memang sangat menarik. Dekat Malaysia lagi lah. Bukan tu. Nusantara. Nusantara. Tak boleh cakap Malaysia sama sekarang. Kita cakap sama dulu, sama Nusantara. Betul. Kita kena ada representation. Tapi kalau kita ikut macam budaya di negara lain macam di Indonesia, di Filipina, lebih kurang sama je lah. Macam it's very intertwined. Very intertwined. So like that's the uniqueness about Southeast Asia lah bagi saya. Betul. Okay, tapi disebabkan kita ada masa yang agak terhad sikit, kita terpaksa gabungkan satu soalan, yang kedua dan ketiga jadikan satu. Okay, jadi kita nak tahulah apa cerita paling menarik dalam sejarah Malaysia bagi Hilal, dan apa nilai penting ataupun elemen penting untuk menuliskan satu karya fiksyen sejarah. Menarik soal ni, tapi memandangkan saya dah cakap saya bukan orang kata apa, sejarah geek. Saya tak dapat nak quote benda ni secara tepat lah, tapi sekadar ingatan saya lah daripada buku The Patriot tu. Kalau tak salah ada buku dia tadi saya cakap, Perang-Perang Tamadun Melayu ke apa nah, buku dia warna merah. Dia ada cerita pasal kebijaksanaan Tun Perak fend off serangan musuh yang lagi besar angka dia daripada
tentera yang Tun Perak ada pada ketika itu. Cuma saya lupa, saya tak boleh nak quote siapa tentera, saya lupa. Yang mana ketika itu mereka ni bawa tentera yang besar melalui laut. Jadi Tun Perak ni untuk menakutkan musuh, untuk supaya musuh tu tak engage pun dalam perang. Dia ada tentera yang ramai. Memang kalau lawan depan-depan, Mati lah. Tun Perak kalah lah. Faham. Tapi Tun Perak manfaatkan psychological wall dengan mengikat obor pada pokok-pokok di saya pun lupa nak cakap, tapi pada pokok lah. Jadi bila mana tentera ni dengan kapal dia lalu kat kawasan tu, dia nampak macam ramai orang dari kejauhan. Jadi mereka takut, mereka patah balik. As simple as that. Macam tu. Jadi itu pada saya very awesome lah. Very. Betul. Sebab tu Tun Perak ni bila sekarang saya tengah buat nirnama dulu. Jadi antara watak yang bakal ada adalah Tun Perak. Looking forward. Yes. Nak dengar, tak sabar dengar. Tun Perak ni memang orang yang sangat orang kata bersemangat lah untuk Melaka ni. Sebab antara yang menyebabkan Tun Perak berada di Melaka adalah kerana Siam membuat serangan kat atas Melaka. Jadi Tun Perak ni dia punya semangat dia bawa anak isteri dia bawa menantu dia ke Melaka untuk membantu Melaka berhadapan dengan Siam. Dan itu antara kenapa dia lepas tu dipik sebagai bendahara, komanda bendahara. Jadi itulah orang maksudnya menarik lah pada saya, dia punya karakteristik. Tun Perak ni antara watak yang pada saya menarik lah. Itu yang saya boleh ingat lah. Saya bukanlah sejarah gila kan Melayu. Jadi sejarah Melayu. Saya masih bertatih ni. Bila saya tulis ni nama ni, asyik dah kena Google je. Google tengok buku Patriot. Jadi banyak benda tak lekat lagi dalam kepala saya. Betul. Tapi macam tu. Tapi saya rasa kita boleh next soalan, which is apa nilai paling penting untuk menuliskan karya sejarah fiction? Pada saya kita kena orang kata tengok balik lah kita punya, nak kita kena refer, kena ada sumber. Kita tak boleh semata-mata nak buat cerita Melayu, kita just pakaian dia Melayu, orang kata apa, bahasa dia Melayu. Dia bukan itu yang membuatkan seseorang tu orang kata Melayu. Apa nilai dia kan, apa dia kata dia berdiri di atas apa, orang kata macam tu lah lebih kurang. Jadi tak nak kita kena ada sumber, pembacaan sumber. Macam saya, walaupun cerita ni nama tu sangat fiction, tetap saya, walaupun saya tak terror dengan sejarah, tetap saya cuba mencari sumber tadilah. Apa background cerita ni, apa background sejarah ni. Walaupun lepas tu dalam ni nama saya twist dia punya ending, dia punya cerita supaya tak terlalu sama dengan sejarah yang betul atau cerita rakyat yang betul, tetap saya ambil tahu apa di sebalik. Sebagai contoh, Puteri Gunung Ledang. Apabila Puteri Gunung Ledang meletakkan 7 syarat pada Sultan Melaka kan, yang meminang dia kan. Jadi bila kita buat pembacaan, kita akan tahu 7 syarat tu bukan semata-mata 7 syarat yang perlu dipenuhi. Sebenarnya Puteri Gunung Ledang menghantar mesej untuk nak kata tak payahlah, aku tak nak sebab 7 syarat tu begitu sukar. Dan diakhiri dengan ambil darah anak sendiri. Nak kata secara berlapisnya aku tak nak. Tapi Sultan gila bayang kan. Jadi dia pengajar. Kalau dalam nirnama benda tu ada twist tersendiri pula. Tapi macam mana saya nak dapat twist tersendiri tu? Kerana saya dah membaca tadi tu. The source tu. Jadi kat situ bila orang baca saya punya twist, orang dapat law lah. Ya, orang dapat relate balik dengan law dan orang rasa seronok. Sebab saya bukan ambil nama Puteri Gunung Ledang semata-mata. Tapi memang dia punya the spirit of the stories tu ada dalam saya punya cerita. Boleh saya silah? Baik. Sebab saya ada sembang dengan Aziz jugalah pasal cerita ni kan. What makes a good story kan? It's the lore itself. Meaning maksudnya ada layer of stories and stories. Oh, no, you're talking about games. No, games and yeah. But macam kalau main game kan, dia kalau cerita dia simple macam tu je, dia jadi macam if you're not in the story, dia jadi macam game macam GTA, pusing
tapi tadi tak tahu cerita kan. Tapi kalau macam Assassin's Creed tu kan tempat ada penerangannya. Yeah. Ada betul. ada sejarahnya. Betul. Actually sebenarnya saya buat ni nama ni dengan semangat Assassin's Creed lah sebab Assassin's Creed is a true story. Betul. With its own twist. Yes. Lebih kurang macam cerita saya. Sebenarnya sebab saya main Assassin's Creed lah. Nama dia boleh terhasil lah macam tu. Kita sama satu geng lah macam tu. Yeah. Tapi betul jugalah sebab kan kalau kita buat cerita sendiri tak tengok sumber kan. Kita buat cerita sendirilah. Dia tak jadi cerita berdasarkan history. It's not historical fiction, it's fiction just on its own. Sebagai contoh lah, kalau orang semata-mata nak ada watak Puteri Gunung Ledang tapi dia tak tahu Gunung Ledang tu terletak di mana. Bermasalah tak cerita betul, tu? memang bermasalah. Orang tak seronok lah baca. Just fiction je lah, tak best lah. Betul lah. I mean kalau talking about Assassin's Creed like introspect just a bit. Tiba-tiba nak jadi podcast Assassin's Creed. No, I mean both Haziq and I agree that the best Assassin's Creed is 4. Unity kan 4, betul lah. No. No, Unity is after, it's after Black Flag is 4. Black Flag 4. Black Flag. Lepas tu Rogue. Yeah. Lepas tu baru Unity. Tak, Syndicate dulu baru Unity. No, Unity first. Unity first. Okay. After that Syndicate. Pasal Assassin's Creed. Sama. Cerita. Tapi like macam we love the lore lah. Okay. Related to this. Yeah, related to Continue. this. Ya, macam tu. Actually betul. Unity, Assassin's Creed Unity dia lemah sedikit dari segi narration dia sebab the story yang dia setting tu tidak memainkan peranan dalam story Assassin's Creed tu sendiri. Tapi berlainan dengan The Black Flag, dia sebab cerita pirate tu, sejarah sebenar tu dia intertwine dengan konflik yang dia bawa dalam game tu. So dia kena macam tu lah. Dia tak boleh kita sekadar letak setting Melaka, sekadar nak for the sake of the story Nusantara. Tak boleh macam tu. I think tu pun sebab kenapa ramai yang main Assassin's Creed pun tak setuju cerita Mana Syndicate. Syndicate tu dia macam ada satu tempat. Tapi tak ada apa-apa. Dia macam steampunk kan. Tapi macam tak ada berkenaan dengan sejarah. Dia macam at some point in history. Masa saja. Betul. Masa dah menarik tapi macam dia tak pandai intertwine dengan story. Ada sejarah besar. Dia hadirkan beberapa figure macam tu, dia jadi cameo. Betul. Alamak, Jadi macam tu lah. Macam tu lah. Alamak, teringat pula pasal quote apa ni Blackbeard. Masa dia tengah mati tu. Ingat tak? Aku tak ingat. I forgot already. Tak apalah. Tak apa. Teruskan. Kita teruskan. Tapi yang ni saya nak sentuh ni pasal Jawi. Okay. Sebab saya pernah cakap dengan Hilal sebelum ni. Kalau saya ingatlah, saya masa tu di book fair juga. Di KL Book Fair juga. Dan tiba-tiba saya jalan-jalan jumpa Hilal. Tak sangka lah kan. Lepas tu Hilal pun ambil kesempatan untuk saya berbual dengan dia. Dan dia menceritakan sikit lah pasal kepentingan menghasilkan buku Jawi. Dan saya nak dengar balik lah apa Hilal punya jawapan lah. So basically saya ingat ada macam representation lah. So boleh explain kan? Pada saya Jawi ni dia dah jadi terlalu langka lah, rare lah. In English rare, langka lah. Jadi sebab dia dah tak ada dalam surat khabar kita, dia dan penggunaannya orang ada cakap tidak commercialize, tak boleh bawa duit lah. Tapi sebenarnya tak betul. Orang Cina kalau nak jual mi contohnya, nak orang Islam beli, tulis Jawi, maksudnya ada commercial value. Betul. Betul tak? Betul. Kan? Jadi tak ada commercial value tak betul, tinggal cuma mungkin penggunaannya pada tempat mana. Sebagai contoh, Nirnama ni antara dia punya waktu saya buat pre-order Nirnama, yang pre-order 8,500 orang. Antara selling point dia sebenarnya adalah versi Jawi. Dia datang pre-order tu, dia datang dengan versi Jawi. Betul. Dia orang nampak benda tu rare, benda tu something new, satu keberanian untuk mengangkat balik tulisan yang orang pun tak pakai pada hari-hari. Tapi benda tu menjadi lalan dia jadi satu orang kata macam mana satu benda yang cool. Betul. Sebagai contoh, sebelum PBKL tahun ni telah viral 2 video ke 3 video budak-budak flex baca Nirnama Jawi. Dia tunjuk dia ada Nirnama Jawi. Jadi, orang datang ke Ruruai saya pada tahun ni bertanya, Nirnama Jawi mana? Bila nak terbitkan? Sebab saya sebenarnya buat Nirnama Jawi tu eksklusif untuk cetakan pertama. Jadi Nirnama ni bila dia cetak cetakan pertama, dia akan ada pair dia yang Jawi. Tapi bila habis cetakan pertama tu, bila habis dijual tak ada lah. Tak adalah cetakan Jawi tu, cetakan kedua.
Jadi tidaklah dicetak lagi. Faham. Jadi orang demand saya untuk Nak tengok, Jawi. nak dan Saya juga. nak Jawi juga. Saya nak Jawi juga. Boleh tak tuan keluarkan balik semula? Jadi saya tengah fikir-fikir lah, my business instinct kena penuhi lah duit Tapi itu menunjukkan orang nak benda tu. Benda tu bukan orang tak nak. Bila orang cakap benda tak komersial, pada saya itu kadang-kadang tidak tepat. Jika mungkin tidak diposisikan dengan betul. Betul. Jadi bila Jawi ni pair dengan elemen Nusantara, dia kick dia mungkin kena. Dia synchronize. Dia apa betul. Benda tu dia jadi relatable, maka orang suka. Dan apa yang menarik lagi, oleh kerana ni nama tu ada versi Jawi, saya unlock satu tier group pembaca saya, macam-macam yang tua-tua. Dia orang sentuh buku saya kerana dia orang nampak versi Jawi. So dia orang mengimbau balik, dia orang belajar dulu bahasa Jawi. Bahasa Jawi. Akhirnya dia ambil buku saya kerana Jawi, dia stay kerana cerita. Dan lepas tu dia ambil siri-siri lain yang tak ada versi Jawi, bahasa Melayu. Sebab apa dia kata? Sebab baca versi Jawi seronok. Siapa kata Jawi tak ada komersial? Tanya orang-orang yang tinggal posisi kena betul. Still aku dekat Terengganu tu Pakatan. Itu saya tak tengok lagi sebab customer saya kalau ikut analitik actually ramai orang KL. 60% dari KL, Wow. 20% daripada Johor, 20% ada sah. Jadi quite surprising juga. Tapi waktu tu saya tak terfikirlah pasal demografik dari segi bangsa Melayu ke apa, tapi saya waktu just terfikir KL sebab banyak duit macam tu. Patutlah ramai beli 60% sebab itu geng banyak duit kat KL. Jadi saya ingat macam tu, tapi bila fikir balik mungkin ada faktor lain yang saya sendiri tak bedah lagi. Betul. Jadi macam tu. Jadi Jawi pada saya lah betul. Saya seronok lah, dan sekarang ni saya punya azam sebab ni nama ni dia belum habis lagi perjalanan ni. Kita akan keluarkan buku nombor 2 tahun depan, buku nombor 3 insya-Allah 2025. Dan tahun depan kita ada komik juga ni nama ni, spin off pengembaraan ni nama ni, kita pick 10 stories. Semua tu akan ada pair Jawi. Which is saya tak takut untuk keluarkan duit, sebab duit lah juga keluarkan beli Jawi ni kan. Actually saya macam bagi buku free lah. Waktu keluarkan pre-order tu saya pair dengan Jawi. Sebab saya tak charge 2 buku, saya charge dengan ada 1 buku. Tapi dia pelaburan yang sangat berbaloi. Dia menyebabkan nama ni ada satu longevity yang panjang. Sebagai contoh PBKL 2023 ni, dia nama terbit 2021. Jadi kalau tahun lepas ni nama saya bawa 500 unit, habis dalam masa 5 hari. Tahun ni saya kata saya bawa 1000 lah. Sebab saya kata saya expect benda pun dah 2 tahun, orang pun dah ramai beli. Saya kata 1000 ni boleh last sampai 10 hari lah. Hari ketiga sudah habis tahun. Lagi. Dia impact Nusantara elemen dengan Jawi. Sebab orang datang Jawi viral kat pasal Jawi. Tapi Jawi dia tak ada, orang tak apalah. Tapi Ada juga orang beli. Tapi saya nak sentuh sebab apa ni, saya ada nampak post Hilal kan. Ada Amoy beli Amoy. My first Amoy. Actually she is not the first lah. Tahun lepas dah ada Amoy yang beli. Cuma dia beli yang bahasa Inggeris. I think this would be a good chance untuk reach new audience kan? Kan? Okay lah. Lepas tu I think before we end lah kan, nak akhir, kita nak cakap pasal representation. Okay, sebab di barat, kalau kita tengok macam adalah, especially when it comes to Muslim women, mereka tak orang kata tak represent betul-betul lah. Diorang tak ikut agama, diorang semata-mata ikut karakter saja. Kan? Jadi apa pendapat Hilal tentang benda tu, dan apa Nirna bawa untuk mengatasi masalah tersebut? Kita ada orang dia akan salahkan apa kata propaganda Hollywood lah kan. Ini niat jahat dia orang. Dia pada tanya sebenarnya pun dia tak semudah itu. Mungkin itulah yang dia nampak kan, Islam as teroris. Mungkin itu yang dia nampak dekat perspektif dia. Jadi maka bila dia orang menghasilkan watak-watak Islam, either teroris ataupun Islam versi yang ikut anak tekak dia orang lah. Sebab mungkin yang Islam versi ikut anak tekak dia orang tu, itu yang dia orang harapkan. Islam yang embrace dia orang punya pegangan, yang tak menafikan dia orang punya orang kata rutin, contohnya kan.
Jadi kita tak boleh juga nak kata apa semata-mata ni salah, kita jangan tengok boycott. Pada saya bila kita tengok apa semua, kita study, kita boleh faham. Mungkin itu cabarannya. Jadi kita lah nak kena bagi alternatif pada saya. Jadi tak nak nirnama ni saya cuba sajalah atas nama kebebasan bersuara, yang mana diorang sendiri kata apa selalu perjuangkan. I hope dia orang bagi chance lah untuk dia tengok watak-watak Muslim yang pious, yang true to their religion, yang tidak jadi pengganas. Sebab Allah tak bagi kita bunuh orang saja, kan? Yang amanah sebab Allah suruh kita jadi orang yang amanah. Yang pembersih sebab Islam sukakan kebersihan. Betul. Yang menempati masa sebab Islam sangat menghargai masa. Jadi yang tidak mencuri kerana Islam haramkan harta curi. Yang tidak menzalimi orang kerana Allah tak nak tengok orang-orang yang zalim ni. Kalau walaupun dia banyak ibadah, Allah akan campakkan pahala dia ke atas orang yang dizalimi, dan Allah akan ambil, kalau tak cukup pergi Allah akan ambil dosa orang yang dizalimi itu ke atas kita. Kalau tak cukup pergi Allah lempar kita dalam neraka. Punyalah keras di dalam Islam ni tak ada orang-orang yang zalim. Jadi itu menghasilkan orang kata apa, peribadi yang mapan lah. Saya harap bila kita keluarkan nirnama ni, sebab watak nirnama ni akan mudah dianggap sebagai sempurna, walaupun dia actually kalau kita go kerana lebih mendalam, dia ada layer trauma dia tersendiri. Cuma saya anggap nirnama ni macam watak yang main character yang dah habis game. Itu interesting benda ni. Watak nirnama ni akan di-perceive sebagai sempurna. Tapi actually kenapa saya buat macam tu? Kerana saya nak dia represent Islam tu at the highest level. Dia ada lah dia punya kekurangan tersendiri, tapi tu pembaca kena explore lah benda tu dan notice sendiri. Tapi at the surface people will say nirnama ni sebab dia akan isi masa dengan berzikir. Dia akan, bila dia nampak perempuan yang ni, dia akan tundukkan pandangan. Dia sangat disiplin. Dalam nirnama ni dia akan ada satu scene di mana dia duduk, dia perlu naik satu kapal. Dalam kapal tu penuh dengan maksiat. Orang minum arak, orang langgar pelacur, orang buat macam-macam lah, berjudi dan sebagainya. Tetapi nirnama dia boleh duduk dalam keadaan tu stay with his principle. Dia tidak condone the act, pada masa sama dia tidak participate. So benda-benda tu mungkin orang akan cakap sempurnanya dia kan. Tapi sebab nirnama tu dia telah melalui satu perjalanan. Orang yang baca dia tahulah nanti. Saya nak tunjuk orang Muslim bila dia dah mendapat didikan Islam yang betul, dia akan jadi macam tu juga. Dia akan jadi orang yang menjaga. Sekarang ni kita sering insinuate ajaran agama buat orang jadi ekstrim, orang jadi ganas. Betul ke kan? Sebab saya tak tahulah orang lain siapa kan. Saya tak boleh nafikan juga experience orang lain. Tapi dalam saya punya pengalaman sebagai orang yang dibesarkan daripada kecil dengan agama, saya tak dapat nak pisahkan moral manusia dengan agama. Saya tak nafikan ada orang yang tidak beragama, ada moral yang baik. Tapi untuk saya, kita tak boleh nafikan juga ada orang yang baik kerana dia dibesarkan dengan didikan agama yang betul. Agama ajar dia tidak mencuri, agama ajar dia, kita tak boleh discredit didikan agama yang didikan orang tu lebih pious kan. Jadi itu yang saya cuba bawa lah dalam nirnama ni. Saya nak cakap dekat orang-orang. Lepas tu saya pergi jauh sampai saya translate dalam PI, keluarkan kos yang banyak. Kalau boleh saya nak cuba barat, orang-orang di barat terutamanya atau all over the world, tengok Muslim yang pious ni, impact dia kepada orang sekeliling dia kan. Nirnama ni dia akan jumpa orang kaya yang jahat, orang budak yang jahil. Dia akan jumpa perempuan yang nak menewaskan lelaki. Wow. Mana-mana dia handle. Dia akan jumpa pemimpin yang jahat. Dia akan jumpa orang yang terlalu ekstrim dalam agama, pisahkan kehidupan dunia. Sebab dia kata dunia ni semua tak betul, yang betul adalah akhirat. Jadi dia duduk dalam gua saja. Sebab kononnya nak mencapai maqam yang lebih tinggi. Dia nama akan jumpa orang yang macam tu. Jadi macam mana dia nama Wade, dia punya situation tu,
dengan pegangan Islam dia. Bukan sebab dia ada moral yang tiba-tiba ada, tapi sebab dia dah dibesarkan dengan pendidikan Islam tadi yang saya cakap. Itu saya nak cuba, saya haraplah orang-orang di luar sana, di global citizen, untuk try watak yang macam ni. Sebab tak habis-habis, kalau dia religious lebih sikit, dia ekstrim. Dia akan aniaya anak perempuan dia akan aniaya apa dia. Sebab kenapa banyak tu? Mungkin kadang-kadang itu bukan ajaran Islam, itu culture dia. Macam contoh, kita tanpa kisah dan tanpa rasa bersalah, kita selalu sinonimkan culture Asian parent. Kita boleh kata dengan rotan kan. Kadang-kadang kita buat meme pula. Mak dapat teri pinggang, teringat mak kita kan. Mak kita garang, so kan Asian parent kan. Emotion lah. Emotion kan. Kita tak kata pula itu abuse. Kita kata wow, Asian parent very abusive ah. Ada tak? Tak ada. Kita tak. Bahkan kita jadikan itu satu kenangan manis pula. Jadi ingin jadi lawak. Faham? Kenapa benda tu boleh untuk kita? Kenapa bila contohnya culture Arab mungkin terlalu menjaga diorang punya perempuan sampai kita nampak macam berkeras. Kita insinuate benda-benda yang jahat kat atas diorang. Sebagai contoh, saya bukan membesar lah, saya belajar di Jordan 4 tahun. Nak kata Arab ni kalau yang baik, penjaga perempuan, sangat ihtiram, memuliakan perempuan. Contoh kalau dia naik bas, dia nampak perempuan berdiri, walaupun perempuan mengandung, dia berdiri bagi tempat duduk kat perempuan. Contoh lagi satu, dekat Mesir orang bawa kereta laju-laju. Tapi kalau perempuan yang melintas dia slow, kalau lelaki dia tak bagi can. Kalau lelaki dia tu, sampai kita orang pernah lintas jalan, tak boleh nak lintas sebab kita laju sorang-sorang, tak kisah kita orang. Sampai datang perempuan, baru semua slow. Kita orang terpaksa berlindung di tepi perempuan tu untuk serius. Ini pengalaman yang betul. Kenapa itu tidak dianggap sesuatu yang manis, sesuatu yang sweet? Sebab orang Arab ni kalau dia baik, orang yang baik lah. Ada orang baik, ada orang jahat, betul tak betul? Baik dia memang memuliakan wanita sebab memang itu pesan Nabi. Nabi kata sebaik-baik kamu adalah orang yang memuliakan perempuan. Tapi memuliakan perempuan tu dengan ideologi apa? Bukan dengan kamu punya moral yang kamu nak letakkan kat atas kami. Tapi kami ada set yang ajaran Islam. Betul. Jadi macam tu, faham tak? Jadi ni lama ni saya cuba nak bagi chance untuk pembaca yang tak biasa dengan watak Islam yang macam ni, untuk rasa. Betul. Dan you nak criticize, you criticize. We can take it with kan? Betul. Okay lah, kita pun dah dekat penghujung dah. Yeah. Sebenarnya kita dekat penghujung. Okay, so rasa kita boleh try to cut it short lah. Alright. Okay, sebab kita dah cakap banyak lah. Bagi saya, one of the most inspirational episode daripada guest kami pada tahun ini. Dengan cerita dia pun rasanya memang perlulah baca buku ni. Ya. Bukan nak baca, perlu baca. Perlu baca. Kalau anda mendengar episod ini, anda perlu beli. At least cubalah. I'm open to criticism. I'm open to discussion. I want to stay true at the orang kata apa, kebebasan bersuara sebenarnya pun. Walaupun mungkin di luar kadang-kadang orang argue lah, you cakap kebebasan bersuara tapi nanti bila kita orang cakap, kita orang kena tangkap, you tak kena tangkap. Saya kata benda tu di luar kuasa saya lah, sebab saya bukan pemimpin. Dia kata kan. Tapi kalau you dengar, kita boleh menghormati, kita boleh berbuat, boleh berdiskusi. Kita apa perbezaan pendapat boleh agree to disagree. Tapi I tak boleh tuduh kita punya pegangan dan sebagainya sebagai suatu benda yang terlalu jahat. Sepatutnya kita open untuk peluang, untuk cari orang kata apa, nilai di situ kan. Betul. Itulah saya rasa. Try lah, at least be fair lah. Maksudnya try dulu. Tak payah ada apa-apa, orang kata apa-apa expectation yang tidak elok. Try dulu. After that, if you want to criticize it, I can take it actually. Constructive criticism. Kan? Betul. Okay lah, kita tanya kepada soalan yang terakhir. Okay, apakah nasihat anda boleh beri kepada kepada penulis-penulis muda ataupun kepada anak muda di sana? Keep on going je lah. Kalau kamu ada passion, boleh kejar passion kamu. Usahakan dengan the best strategy.
Sebab kadang-kadang contoh dalam penulisan ni pun orang kata tak ada masa depan. Tapi kalau kita lalui dia dengan orang kata berstrategi, kita boleh pergi jauh sebenarnya. Yang macam saya terbit sendiri, tak masuk kedai. Saya pun bukannya orang popular sangat dekat media sosial. Banyak masa media sosial ni sendu pun. Tapi kita tahu apa kita buat. Kita tahu apa yang kita kejar. Dan lagi satu, kita realistik. Kita tidaklah terlalu berangan-angan. Bercita-cita tu ada, cita-cita yang besar tu ada. Tapi kita imbangi cita-cita kita dengan realiti yang kita ada. Sebab tu saya sangat sukalah waktu saya kecil dulu, saya di-train dengan SWOT analysis. Strength, weaknesses, opportunity, threat. Very simple, but itu yang saya sentiasa buat. Lagi satu, always plan 5 years, for 5 years. Basic, very basic actually benda tu. Saya belajar pun dekat camp remaja mana tak. Dan itu saya apply dalam harian saya. So saya sentiasa buat SWOT analysis. Contoh, okay, PBKL, saya dah lalui PBKL, buat TAUS metrik. Saya lupa TAUS metrik tu apa pula. Dia lawan kepada SWOT analysis. SWOT analysis ni sebelum, TAUS metrik tu selepas. Kemudian plan 5 years ahead. Apa perancangan. Macam sekarang sebagai contoh lah, saya tidak lagi melihat saya sebagai penulis novel. Saya lihat saya sebagai IP creator. Sebab tu Nirnama ni kalau rakan-rakan pergi ke post saya dah bukan menjual novel saja. Kita dah ada poster, kita dah ada keychain, kita dah ada tote bag. Dan sekarang kita tengah buat figurine. So I want nak pergi jauh lah. Harapannya dengan kita expand macam tu, ada base yang kuat, someday maybe boleh jadi game, boleh jadi animasi, boleh jadi film. We don't know. If Assassin's Creed wants this, you gotta take this from this guy. Assassin's Creed Nusantara, please. Please. Ubisoft. Montreal ke mana-mana lah. Contact dengan Ashraf. Nanti kita cuba tag kau-kau nanti. Semua Ubisoft punya kawan kita. Alright. Okay. Thank you very much for this session, insyaAllah. InsyaAllah. Tapi kita dah kepada ke penghujung. Dan terima kasih sangat-sangat. Okay, sebab sebenarnya kami tak sangka pun nak buat recording ni. Tapi tiba-tiba dia ada terjumpa pula. So kita dapat peluang lah untuk mendengar kisah dan pendapat dan perspektif yang menarik daripada Hilal Ashraf. Apa kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir, I will buy this. Nak baca. Ada student discount tak? Ada. Kita memang bagi diskaun. Yang ni harga 60, dekat sini kita jual 50. Yang ni 80, kita jual 85. Sebab ni special edition kulit keras. Lepas ni kita tak cetak kulit keras dah. Biasanya second cetakan kita dah kulit biasa. Dan lepas tu ni memang ada kelebihan, ada buka poster, buka peta macam ni. Dan kita ada tambah illustration. Dan kat belakang saya ada buat fan art, pertandingan fan art. So kita represent pertandingan fan art tu sebab saya pun, kalau lah karya ni berjaya ke Amazon dan orang ramai beli, saya nak orang kenal lah artis-artis kita. Ni yang masuk pertandingan. Dia orang ni buat fan art ni nama. Wow. Kita kenalkan nama-nama dia orang. Dan saya siap print dengan colour lagi walaupun mahal. Because I want do my best lah. Cantik ni, rumah cantik. Betul-betul cantik semua. Sebab tu macam ni sekarang kita saya tambah juga dalam bahasa Inggeris ni semua dalam bahasa Melayu tak ada. Saya tambah juga law. Apa inspiration saya, watak-watak yang saya letak dalam nama tu, apa inspiration asal dia. Kadang-kadang saya letak contohnya Puteri Gunung Ledang, saya cerita juga pasal M. Nasir punya dengan Tiara Jacquelina punya PJL. Benda-benda pada saya nostalgia dan ada value. Jadi I hope kalau benda ni jadi best selling kat Amazon ke apa one day, if Allah's will, it will elevate to our law, our element and our culture and our achievement also. Macam PJL punya film very big lah, but mungkin not orang kata bukan pada masa yang betul, bukan pada masa yang tepat. On the way lagi. Tapi lah macam nanti. InsyaAllah. Tapi saya rasa Hilal dah pitch kepada kami dah. Satu episod ni. So saya rasa itu memang sangat bagus.
Dan insyaAllah kalau kita diberi masa lagi, kita akan jumpa lagi lah. Baik. Mungkin kita akan pergi ke Johor pula. Okay. Maybe without background noise better. Our session will be better. Mungkin kita interview untuk ni nama 2 pula. Yeah, maybe. InsyaAllah. Okay. Itu satu episod yang sangat menarik, sangat berinspirasi Betul. dan sangat Melayu. Melayu. Melayu tak malas. Melayu ni cerdik, pandai dan berkualiti. Gitu. Cuma sering disalah sangka. Cik, wah. Melayu tersakiti. Gurau. Ada, okeylah. Itulah episod kami bersama Hilal Ashraf. Okay, boleh dengar episod semua di YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Okay, dan kita boleh follow Hilal Ashraf di mana? Di Instagram, Facebook, yang mana? Twitter, TikTok, semua. Yes, Semua. Dan kita boleh follow What Now Jom Lepak di Instagram, Facebook, LinkedIn. LinkedIn ada. Apa lagi? TikTok ada lagi. Twitter tak ada lagi lah. Nanti kita ada. Okay. Dan kita boleh berhazik di Hasil Gaduh on Instagram. Dan boleh follow saya di Instagram as well on Salam Haikal. Okay. Itulah daripada kami. Terima kasih menonton sepenuhnya. Dan kita jumpa lagi. Terkejut lah. kita jumpa lagi ke episod seterusnya, InsyaAllah. Terima kasih dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Wah. Salam Malaysia Madani lah. Okay, terima kasih. Goodbye.